وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيئنا وقدوتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين وإلحام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai saat dan ketika ini kita dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita meneruskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama menunaikan solat fardu maghrib yang telah disempurnakan dengan cara berjamaah. Dan pada masa yang sama kita berpeluang meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan kitab Fiqhul Manhaji, kitab fiqh di dalam mazhab Syafi'i, jilid yang keempat, perbahasan berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam. Sambungannya masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Rentetan perbincangan kita sebelum ini berkaitan dengan Islam mensyariatkan hak anak dan hak ibu bapa. Sambungannya berkaitan dengan Islam juga mewajibkan anak-anak dengan beberapa kewajipan terhadap ibu bapa. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Islam juga mewajibkan anak-anak dengan beberapa kewajipan terhadap ibu bapa. Sebelum ni kita cerita kewajipan ibu bapa terhadap anak-anak sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita cerita kewajipan anak, kewajipan kita sebagai anak kepada ibu bapa kita. Ada kewajipan yang mesti diselesaikan oleh kita semua selaku muslim mukmin, kerana segala bentuk ubudiah kita pada Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan terbantut, akan terhalang dengan sebab hubungan kita dengan ibu bapa kita tersangkut, ada masalah dengan kedua ibu bapa kita. Kita menjadi penyebab hubungan dengan mak ayah kita tu renggang, maka hebat mana pun ibadah kita, baca Quran lagi, sedekah lagi, bangun malam lagi, ada nilai tak? Tak ada nilai. Kerana benda? Kerana syurga bagi anak-anak ni terletak di bawah telapak kaki kedua ibu bapa, lebih-lebih lagi ibu.
ibu dalam sesebuah keluarga merupakan satu perkara yang begitu besar yang mesti diambil kira oleh kita semua. Dengan sebab ibadah kita akan terhalang dengan sebab tidak ada restu ibu bapa. Sebab tu antara cerita yang paling terkenal dalam masalah hubungan anak-anak dan ibu bapa ni, cerita berkaitan dengan Juraih, seorang pemuda yang hebat dari segi ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kali kita dengar Juraih ni seorang pemuda yang hebat dari segi sudut ubudiyah, dari segi sudut ibadah, memperhambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dia ni anak yang baik pada satu sudut. Tetapi bila mana Juraih ini sampai satu tahap ibadahnya menjadi perkara utama, menjadi topik utama dalam kehidupan. Sampai satu tahap panggilan ibu pun tidak dijawab. Satu ketika ibu daripada kampung datang nak jumpa Juraih kerana terlalu rindu kepada Juraih. Ataupun tak silap nama bukan Juraih tuan-tuan, nama Alqamah tuan-tuan. Juraih cerita lain. Nama Alqamah dalam bab ni. Lalu ibu tadi datang. Bila mana ibu datang, panggil dengan panggilan Juraih ataupun didahului dengan salam. Bagi salam, Juraih tetap dengan ibadahnya. Juraih pula dah. Alqamah tetap dengan ibadahnya. Terus dengan ibadahnya. Dia anggap salam daripada ibu dia tu macam gangguan. Sedangkan ibadah tersebut ibadah sunat je. Ibadah sunat. Saut panggilan ibu ni bukan sunat tuan-tuan. Wajib ke sunat? Wajib jadi. Solat sunat duha kita tu sunat. Sunat hajat kita tu sunat. Panggilan ibu tu hukumnya wajib. Wajib. Walau kita ketika tu tengah solat tu, cuma solat sunat. Ibu datang daripada kampung, biasalah. Daripada kampung nak jumpa anak ni biasa, kalau kita orang kampung bawa benda. Bawa macam-macam kan? Apa hak anak-anak kita suka bawa, macam lengkuas, kunyit, halia, macam-macam bawa. Daripada kampung ni. Apa benda hak kesukaan anak-anak bawa belaka. Tiba-tiba sampai rumah anak, bagi salam, anak tak buka pintu. Pasal benda? Pasal duk sibuk dengan ibadah. Lalu ibu dia bagi salam, Assalamualaikum, Juraih buka. Juraih lagi tuan-tuan. Duk teringat Juraih kita ni. Lain kali cerita pasal Juraih. Alqamah ni duk sibuk dengan urusan ibadah dia. Dia anggap itu satu gangguan. Lalu ibu ni baliklah. Beranggapan Alqamah ni tak ada di rumah. Baliklah ibu tadi. Tak jadi nak berjumpa dengan anaknya. Lalu selepas habis ibadah, dia tengok tak ada dah. Mak dia dah balik dah. Dah balik. Lalu besok datang lagi kerana hasrat nak jumpa anak kesayangan. Tengok tengah benda. Tengah solat lagi. Tengah solat. Hebatnya ibadah. Hebatnya ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagi salam tak jawab, pasal anggap salam tersebut ialah gangguan. Maka balik ibu. Mari lagi hari yang ketiga, bagi salam, panggil nama anak, tiba-tiba tak jawab kerana sibuk dengan urusan amal ibadah. Maka ibu tadi terasa hati. Hari pertama tak terasa hati lagi pasal takut-takut tak ada di rumah. Hari kedua tak terasa hati lagi. Mari hari ketiga tuan-tuan, terasa hati, terdetik dalam hati, sibuk sangat anak-anak aku ni. Mari terdetik dalam hati ni, anak-anak sibuk sampai satu tahap mak datang 3 kali dah. Satu jawapan pun tak kedengaran, satu suara anak pun tak kedengaran. Maka mari terasa dalam hati ni, tegurih dalam hati anak ni. Sikit je tu. Bukan supah seranah ni. Ni bukan
Alqamah sepak terajam mak dia ni. Ni kerana dengan sebab benda. Dengan sebab tak sahut panggilan. Terasa hati sikit je. Kan? Tiba-tiba sampai satu masa, ringkas cerita pasal nak baca kitab ni. Kan? Takut-takut habis dengan cerita ni hari ni. Kan? Lalu sampai satu masa, Alqamah ni dekat nak mati. Kan? Dalam keadaan nak mati. Maka ada di kalangan beberapa orang sahabat-sahabat pergi nak mengajar mengucap. Tiba-tiba tak nampak gambaran ke arah nak mengucap 2 kalimah syahadah. Teruk keadaan tersebut macam ada satu-satu perkara yang tidak lepas. Maka berita ni dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun pergi jumpa Alqamah. Tengok dia kenal Alqamah ni pada zahirnya hebat ibadah. Orang yang hebat, pemuda yang hebat, terkenal dah ni. Tetapi pada masa yang sama hubungan dengan mak ayah, lebih-lebih lagi ibu, penuh tegurih hati. Maka Nabi bagi tahu kepada sahabat, adakah Alqamah ni masih ada kedua ibu bapa? Ada tak dia ni masih lagi ada ibu? Jawab sahabat-sahabat, dia kata Alqamah ni masih ada ibu yang tinggal di hujung kampung sana, yang mana ibu ni sudah tua, yang lanjut usia. Lalu ada seorang sahabat pergi jumpa ibu kepada Alqamah supaya datang jumpa Alqamah. Nabi nak jumpa kerana Alqamah sedang sakit. Sakit yang pada zahirnya membawa kepada kematian dengan sebab ada tanda-tanda sakaratul maut, tapi tak boleh mengucap. Lalu ibu ni tak nak datang. Mari benda pelik kan. Tak nak datang. Pasal benda? Pasal masa dia hidup, masa dia sihat dulu, ibu dia pergi berapa kali? 3 kali tak menyahut. Maka ibu ni tak nak pergi. Lalu sahabat pergi jumpa Nabi, dia kata ibu Alqamah dah jumpa tapi dia tak nak datang. Lalu tengok suasana Alqamah ketika tu sedang dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut, tapi tak mati. Sangkut ketika itu. Lalu Nabi suruh pergi jumpa lagi ibu Alqamah untuk kali yang seterusnya, sehingga beberapa kali sampai kali yang terakhir. Kalau ibu ni tak pergi juga, Nabi kata kita akan buat keputusan untuk bakar Alqamah hidup-hidup, dalam keadaan masih hidup bakar. Maka ibu ni buruk macam mana pun anak sebenarnya, boleh terima tak anak kena bakar? Tak boleh terima, tuan-tuan. Tak boleh terima apa keadaan pun, tuan-tuan. Benci macam mana sekalipun, dia tak boleh dengar anak ni, tuan-tuan, dalam keadaan kena bakar. Kalau sakit biasa dia boleh tahan lagi, tapi kalau dalam bakar ni, tuan-tuan, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala haram, tuan-tuan. Sekalipun kita bakar binatang pun tak boleh bakar, tuan-tuan. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bakar semut anak atas rumah kita nak bakar sarang terbuang, haram perbuatan tersebut, tuan. Kena cari kaedah lain. Ni sabit dalam hadis Nabi bagi tahu perkara tersebut. Lalu bila mana berita ni sampai kepada ibu Alqamah, betapa anaknya akan dibakar hidup-hidup, maka dia terus berlari pergi mana? Nak pergi jumpa anak dia tadi, tuan-tuan, dalam keadaan penuh redha dan memaafkan hati yang telah tergurih beberapa ketika dahulu. Maka di saat dan ketika tu juga jurih lagi Alqamah ni dapat mengucap 2 kalimah syahadah la ilaha illallah, dapat mati dalam keadaan tenang ketika itu. Ni nak gambarkan besarnya nilai penghormatan kepada ibu bapa.
Walaupun ibu ayah kita ni, kalau nak kira hebat siapa? Hebat kita, kelulusan. Betul tak? Mengaji hebat kita, tuan-tuan. Mak ayah kita tak ada sijil, tak ada. Tak ada benda, ijazah tak ada, PhD lagi tak ada. Kita mula daripada peringkat sijil naik, diploma naik, ijazah ni ada PhD, tuan-tuan. Hebat dari segi sudut gambaran zahir. Tapi kita kena ingat, hebat zahir tersebut, tuan-tuan, tidak mengatasi kemuliaan yang ada di bawah telapak kaki ibu kita. Kehebatan yang ada pada kedua ibu bapa kita tak boleh nak atasi, walau hebat mana pun sijil ijazah yang ada pada diri kita. Tak boleh, tuan-tuan, sangkut. Sebab tu, tuan-tuan, syurga ni, tuan-tuan, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu terletak di bawah mana? Bawah telapak kaki ibu, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, Nabi satu ketika ada sahabat datang jumpa Nabi, kepada siapakah perlu dibuat baik? Dia tanya. Nabi jawab mula-mula sekali, ibumu. Lalu sahabat ni tanya lagi, kepada siapa ya Rasulullah perlu dibuat baik? Lalu Nabi jawab yang kedua, ibumu. Ibu lagi. Lalu sahabat tanya yang ketiga, pada siapakah yang perlu dibuat baik? Maka Nabi jawab, ibumu. Lalu tak puas hati sahabat ni, kepada siapa ya Rasulullah untuk dibuat baik? Kami nak buat baik pada siapa? Lalu Nabi jawab, bapamu, ayahmu. Duduk ranking ke berapa tu? Kedudukan yang keempat. Nak gambarkan, tuan-tuan, penat lelah mak kita, tuan-tuan, tak cukup dengan kita bagi 200 sebulan. Cukup ke? Kalau dapat lebih kita bagi 500. Cukup tak agak-agak? Tak cukup, tuan-tuan. Setitik air susu dia pun, tuan-tuan, hak dia duduk jaga kita malam sampai tak tidur. Setitik air susu dia pun nak bayar dengan harga 500 sebulan tu, boleh bayar tak? Tak boleh. Sebab tu, tuan-tuan, siapa-siapa yang ada mak ayah, tak kira lah ibu ke ayah ke, tuan-tuan, buatlah, tuan-tuan, terbaik sekadar yang termampu, tuan-tuan. Sibuk mana pun kita, tuan-tuan, kalau mak ayah telefon suruh balik, tuan-tuan, biarlah kita temu janji sesibuk mana sekalipun, tinggal temu janji kita tadi, tuan-tuan. Kerana benda kita takut, tuan-tuan, termasuk dalam golongan anak derhaka. Bila mana, tuan-tuan, dicap sebagai anak derhaka, ada berkat tak hidup kita? Tak ada berkat hidup kita. Walaupun gaji beribu-ribu, tuan-tuan, gaji puluh ribu sebulan, kalau lah terasa hati mak ayah tak berkat umur, tuan-tuan, ada erti? Tak ada erti, tuan-tuan. Maka sebab itulah kita semua, tuan-tuan, kemuliaan kita pada hari ini bukan kerana lain, tuan-tuan. Antara yang perlu kita jaga ialah hubungan baik dengan ibu bapa kita. Hubungan baik dengan kedua ibu bapa kita. Kita tengok perbahasan kita. Islam juga mewajibkan anak dengan beberapa kewajipan terhadap ibu bapa. Wajib. Yang pertama sekali kewajipan anak-anak kepada kedua ibu bapa, iaitu taat kepada kedua-dua ibu bapa dalam keadaan yang tidak maksiat serta berbuat baik dengan mereka. Kita kena taat pada ibu bapa kita selagi mana ketaatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak. Selagi mana mak ayah kita tu tak suruh buat jahat, suruh pergi merompak, suruh pergi mencuri, suruh pergi bunuh orang, maka kena tunduk tak? Kena tunduk, kena ikut, kena dengar perintah mak ayah kita. Perkara ni pernah disebut di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 23. Ni ayat yang terkenal dalam berkaitan dengan penghormatan kepada ibu bapa. Allah Ta'ala bagi tahu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya,
semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala, hak ni tidak ada tolak banding. Maka susunan seterusnya selain daripada kita taat pada Allah dan Rasul, maka kedudukan seterusnya kita kena buat baik kepada ibu bapa. Kan? Sebab tu Allah Taala sambung ayat ini. Allah Taala kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita mula-mula sekali berkaitan dengan ketetapan tunduk dan patuh ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikut garis panduan yang diajarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada tu Allah Ta'ala suruh kita ni berbuat baik kepada ibu bapa. Buat baik pada ibu bapa. Maka Allah Ta'ala bagi garis panduan pada kita. Dengan sebab ibu bapa ni tuan-tuan, umur dia makin berlalu. Kan? Kita orang muda tuan-tuan. Mak ayah kita tuan-tuan daripada muda pergi pada tu. Daripada mata boleh melihat kepada kabur. Daripada rambut hitam kepada warna putih. Daripada lidah boleh bercakap lancar, mula jadi kelu tuan-tuan, gagap bercakap. Menjadi penyebab kadang-kadang anak-anak jadi kurang selesa dengan penampilan ibu bapa tersebut. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu, kalaulah kita ni tuan-tuan memiliki kedua ibu bapa, ataupun salah seorang daripada keduanya tuan-tuan, dia tua di bawah jagaan kita. Dia tua tuan-tuan, dia habis umur tua dia di bawah jagaan kita. Duduk di rumah bawah kita, di bawah jagaan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahumā uff. Jangan sekali-kali kamu bercakap kepada kedua-duanya sekalipun perkataan benda. Oh tuan-tuan, tanda menyanggah, tanda tak setuju dengan perkataan mak ayah kita. Kita bantah cakap dia tuan-tuan. Selagi mana tak bertentangan dengan hukum syarak, maka tak boleh bantah. Nyahuk panggilan pun tuan-tuan, kalau mak kita bagi suara tu rendah tuan-tuan, kita tak boleh nak jawab dengan suara hak lebih tinggi. Kita kena jawab dengan suara hak lebih rendah. Perlu pada pergi dekat. Tapi kalau kita duduk jauh tuan-tuan, kalau nak takut nampak biadab, takut nampak kurang sopan, perlu kita pergi jumpa tuan-tuan. Takut-takut masuk dalam golongan derhaka. Pasal kata oh pada mak ayah pun tuan-tuan dah masuk dalam golongan derhaka dah. Kena jaga betul tuan-tuan. Tapi anak zaman kita hari ni tuan-tuan, macam-macam kita dengar kan. Hak duk alam berita, hak sepak terajang mak ayah pun ada. Hak bunuh mak ayah pun ada tuan-tuan dengan sebab pil kuda tuan-tuan. 2 minggu lepas tuan-tuan, seorang hamba Allah tuan-tuan, dia ni tuan-tuan ada anak ramai, tapi ni hak sulung tuan-tuan. Allah Ta'ala uji bila anak sulung tuan-tuan umur 42 tahun terlibat dengan pil kuda. Pil kuda, pil tu untuk kuda, tiba-tiba manusia ambil. Lalas sekali dia jadi benda, dia jadi kuda tuan-tuan. Anak ni tuan-tuan keluar masuk penjara tu benda biasa. Benda biasa, keluar masuk. Kalau dia masuk tu masyarakat kampung jadi tenang. Tapi kalau dia keluar, rasa tak tenang, tak selamat masyarakat kampung. Maka satu masa anak ni tuan-tuan balik daripada penjara, kan dia keluar masuk penjara. Keluar masuk macam tu. Balik rumah tuan-tuan. Hak ada di rumah mak, ayah dan anak yang umur 42 tahun yang pil kuda tadi tuan-tuan. Yang kena pil kuda tadi. Tiba satu masa tuan-tuan, anak ni tuan-tuan nak pil kuda tuan, duk tengah gian nak pada pil kuda. Lalas sekali dia minta duit dengan mak ayah dia tak ada duit ketika tu. Lalu dia tengok motosikal. Ada motor.
Lalu dia nak motor tu nak pergi jual, tuan-tuan. Dia jual tak perlu mahal, tuan-tuan. Janji orang bagi duit, tak kira bagi berapa, tuan-tuan. Lalu bertelagahlah si ayah dengan si anak ni, tuan-tuan. Bertelagah ketika tu anak ni, tuan-tuan, di tengah giang dia kenal mak ayah dia. Dia kenal tak ayah dia masa tu? Dia tak kenal mak, dia tak kenal ayah masa tu, tuan-tuan. Lah sekali, tuan-tuan, dia buka, tuan-tuan. Sekali dia, apa dia panggil? Dia terajang ayah dia kena dada, tuan, jatuh, tuan, tumbang. Mati ketika tu juga, tuan-tuan. Ni, tuan-tuan, berlaku, tuan. Ni 2 minggu lepas. Kampung saya tak nak bagi tahu, takut-takut. Bagi tahu kampung, bagi tahu negeri. Aku takut ada hak kena pada negerinya. Dia kata, ustaz nak pecah tembelan negeri kita malam ni tak. Kita tak payah bagi tahulah kampung mana. Yang pasti, tuan-tuan, dia ni dekat dengan Thailand. Ni. Dia dekat sempadan. Sempadan ni banyak, tuan-tuan. Atau panjang pun ya juga, tuan-tuan. Kalau kita pergi ikut apa ni belah-belah Kedah tu, belah-belah apa ni Perlis tu lain pula, tuan-tuan. Tu bagi tahu setakat tu sudah. Tu gambaran, tuan-tuan. Nak bagi tahu, tuan-tuan. Banyak hari ni, tuan-tuan. Kadang-kadang ni masuk kes bunuh ni, tuan-tuan. Anak hak macam ni, tuan-tuan, peninggalan mak ayah, tuan-tuan, kalau mati dengan sebab dia terajang mak ayah dia tadi, tuan-tuan. Mati, dia dapat harta pusaka tak? Tak dapat, tuan-tuan. Tu Islam bela, tuan-tuan, mak ayah sampai tahap tu. Sampai tahap tu, tuan-tuan. Tu berlaku zaman kita pada hari ni. Sebab itulah, tuan-tuan, kita kena berpada-pada. Sebagai anak, kena jaga. Tutur kata tak boleh tinggi dengan mak ayah, tuan-tuan. Kalau kita dapat jaga dia, tuan-tuan, tu satu keberuntungan. Kalau dia tua bawah jagaan kita, muntah sana, berak sini, kencing sana, tu alhamdulillah pada kita, tuan-tuan. Ni satu peluang paling besar pada anak-anak untuk pastikan dia ni, tuan-tuan, masuk syurga lebih dulu daripada anak-anak yang lain. Dia pilih, tuan-tuan, anak ada berapa orang? Anak ada 10. Tiba-tiba dia pilih nak duduk rumah siapa? Dia pilih nak duduk rumah tuan. Dia pilih nak duduk rumah kita, tuan-tuan. Maka rasa seronok kita. Jangan rasa masalah. Kerana, tuan-tuan, tidak ada dalam sejarah orang yang bela mak ayah, tuan-tuan, mati dalam keadaan kebulu. Hidup dalam keadaan miskin. Hidup dalam keadaan serba kekurangan. Tidak. Kerana Allah Ta'ala dah bagi janji orang yang buat baik pada mak ayah, maka hidupnya akan diberkati. Tuan-tuan, carilah mana-mana orang yang bela mak ayah, tuan-tuan, di bawah jagaan dia, hidup dia berkat. Tuan-tuan cari. Dalam sejarah tak ada lagi setakat ni, tuan-tuan. Pasal gambaran keberkatan itu, tuan-tuan, hebat mana pun kita, kalau sangkut hubungan dengan mak ayah, hidup kita tidak berkat. Tapi kalau kita sebuah kekurangan, tetapi hubungan dengan mak ayah kita baik, tuan-tuan, walaupun sebuah kekurangan, jiwa kita tenang, tanda barakah. Ini tak boleh beli dengan wang ringgit. Ini tak boleh tukar ganti dengan pangkat darjat. Tak boleh. Maka sebab tu, jaga betul-betul, tuan-tuan. Dia rasa nak makan apa? Buat. Dia tak makan banyak, tuan-tuan. Tak makan macam kita, tuan-tuan. Tiga kali tambah kita, tuan-tuan. Dia ni, tuan-tuan, kena 2-3 sudu tak nak. Saja, tuan-tuan. Saja. Dia nak tahu sejauh mana kita ni, layanan kita, tuan-tuan. Batu Allah Ta'ala sebut, jaga tutur kata, sekalipun perkataan sebagai tanda bantah mak ayah, jangan sekali-kali. Kalau ianya di bawah jagaan kita, tua bawah jagaan kita, tuan-tuan. Lepas tu kalau kita ni, tuan-tuan, nak lalu depan dia, tuan-tuan, rendahkan lambung kita, tuan, tanda hormat. Tanda hormat, rendah lambung, tuan-tuan. Minta lalu. Jangan tengok-tengok lalu dah. Orang kampung kata, tuan-tuan, tak ada tomat ni, budak ni. Orang kata dulu. Orang kampung dulu kata, tuan-tuan, kalau kita lalu depan orang tua-tua, tak minta lalu, tuan-tuan, dia kata tak ada tomat ni, kurang asam. Macam-macam dia kata, tuan-tuan. Kita hak mengaji ni, tuan-tuan, nak lalu depan orang tua, sama ada mak ayah kita baik ataupun mana-mana saja orang tua, tuan-tuan. Biar kita ada adab, tuan-tuan. Pasal orang tua ni, tuan-tuan, dia mudah terasa tak? Mudah terasa, tuan-tuan. Sikit je.
Sikit je, benda kecil je tapi besar pada dia. Lebih-lebih lagi perkara tersebut datang daripada anak dia sendiri. Besar tuan, duk fikir, tak lena dah tidur tuan-tuan. Makan kenyang tapi tak lena tidur. Tak tidur tuan-tuan. Pasal duk fikir anak dia aku besarkan dia. Duk toreh getah bawah sampai ke pucuk toreh. Tiba-tiba ni jawab dia. Betul tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita orang-orang kampung tuan-tuan, duk mengandung 6 bulan, 7 bulan tuan-tuan, panjat bukit tuan-tuan pukul 12 tengah hari tuan-tuan. Orang kampung dulu. Kita hari ni duduk di bandar dan nampak selesa sikit. Tapi kalau kita buka sejarah lampau orang kampung kita dulu, maka tuan-tuan, gambaran pengorbanan ibu dan ayah tidak ada tolak banding tuan-tuan. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita jaga betul-betul tuan-tuan. Kerana kunci kebahagiaan sebenar tuan-tuan ialah antara lain selain daripada ketaatan kepada Allah dan Rasul, antara kunci yang kita paling kena jaga juga ialah hubungan dengan ibu dan ayah kita tuan. Jaga betul-betul. Seterusnya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Surah Luqman ayat 15. Dan bergaullah dengan mereka di dunia ini dengan cara yang baik. Bergaullah dengan mak ayah dengan cara yang baik. Bagi layanan tuan-tuan. Bagi layanan yang terbaik pada kita tuan-tuan. Seorang hamba Allah tuan-tuan, dia ada mak di Johor. Dia kerja sini tuan-tuan. Kerja sini tuan-tuan. Tempat kita ni nak balik Johor berapa jam? 3-4 jam. 3 jam lebih kurang. Dia berulang alik tuan-tuan. Ulang alik. Kalau kita 10 hari boleh paling-paling tinggi tu. Ni berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Ulang alik. Pasal benda? Pasal mak dia ni tuan-tuan dengan adik-beradik lain, dia tak nak mandi, tak nak makan, tak nak tukar pakaian. Pelik juga tuan-tuan. Dia nak kalau si fulan bin si fulan anak hak duduk di KL ni balik, baru dia nak mandi, baru dia nak makan, baru nak tukar pakaian. Dalam sekali dia fikir memang dia duduk sini tuan-tuan seronok dengan anak isteri mewah. Tetapi tuan-tuan, dia fikir tuan-tuan, fikir syurga ni duduk bawah telapak kaki ibu. Dia fikir kita tidur dalam mekon sini lena, tiba-tiba ibu tidur tak mandi. Ibu tidur dalam keadaan lapar. Ibu tidur dalam keadaan tak tukar pakaian daripada pagi. Lalu habis kerja sini, dia kejar balik di Johor tuan-tuan. Ulang alik macam ni tuan-tuan. Dia ni seorang ustaz tuan-tuan. Nama juga tak boleh bagi tahu juga tuan-tuan. Dia ustaz tetapi orang Johor. Saya ustaz ke? Saya orang Kelantan, bukan saya lah maksudnya. Orang Johor dia ulang alik. Hebat tuan-tuan. Ni hak kita nak tuan-tuan. Pasal benda? Pasal keberkatan hidup tadi tuan-tuan. Hebat mana punca pendapatan kita kalau tak direstui oleh mak ayah dia tak ke mana tuan-tuan. Maka dia jaga. Lalas sekali tuan-tuan. Hidupnya diberkati tuan-tuan. Rezeki melimpah ruah, anak-anak berjaya. Dia kata, ustaz, saya sibuk dijumpa saya. Sibuk pasal benda. Habis kerja nak kena balik ke Johor. Nak bagi tumpuan penuh pada anak-anak pada tempoh. Mak dia sakit ni memang tak boleh dia kata. Tetapi alhamdulillah Allah Ta'ala maha kuasa. Dengan keadaan tersebut, Allah Ta'ala bagi anak-anak yang berjaya. Hak ni berjaya. Walaupun tak diberi tumpuan sepenuhnya pasal sibuk melayan mak ayah yang sedah tua. Tu kita kena ingat. Sebab tu kita buatlah qadar yang termampu pada kita tuan-tuan. Kita buat tuan-tuan. Pasal nak balas tak boleh. Anggap nak balas tak boleh, memang tak terbalas jawab dia tuan-tuan. Ada orang, alah mak tua orang ni, sebelum dia mati kita buatlah pengorbanan. Dia anggap sebelum dia mati tuan-tuan. Maknanya sebelum mati, maknanya kalau dah dia mati tak ada lah kan. Tak kena macam tu tuan-tuan. Kalau lah masa mak sakit baru nak buat kebajikan, tak betul. Kita kena mula sebelum dia sakit. Masa dia sihat lagi kita kena buat baik dah tuan-tuan. Ni dah tengok sakit ni, maknanya kalau mak kita mati malam ni tak ada sumbangan kita, baru kita kejar. Tak kena kita macam tu tuan-tuan. Baru nak buat baik, maksud tak betul. Kita kena mula daripada sebelum berlaku apa-apa lagi.
Sebelum berlaku apa-apa, ambil tahu. Hak duk jauh, telefon. Paling-paling tak ada 2-3 hari sekali. Telefon. Telefon tuan. Kadang-kadang mak ayah ni tuan-tuan. Kadang-kadang dia nak kita ambil tahu je. Ambil tahu. Kita telefon tanya sihat ataupun tidak. Kita telefon tanya dah makan ke belum. Kita tanya hujan ke panas ke. Kadang-kadang ada satu masa ni mak saya kat kampung kan. Dia kata tak ada soalan lain ke? Kita dah telefon tanya benda sama, tanya sihat ke tak. Lepas tu tanya dah makan ke belum. Kita tanya cuaca macam mana, duduk dengan siapa, adik-beradik lain ada tak kat rumah. Kita duk telefon benda sama macam tu sampai setahap lama-lama tuan-tuan. Dia tanya, sama je soalan ni. Tapi tak apa tuan. Tanyalah soalan sama supaya kita memberi satu gambaran, kita buat satu perhatian daripada pihak kita kepada mak ayah kita. Okey dah tu. Pasal nak balik tiap-tiap hari. Kalau Johor boleh lagi 3 jam. Kelantan tuan-tuan. Paling kurang 6 jam, 7 jam. Balik satu hari dah tuan. Campur dengan berhenti R&R lagi. Panjang cerita tuan-tuan. Paling-paling tak ada kalau duduk jauh. Telefon lah tuan-tuan. Telefon tuan-tuan. Telefon biar mak ayah boleh dengar suara kita. Dia boleh dengar suara cucu-cucu dia. Okey dah tu. Satu sudut. Balik cuti sekolah sekali-sekala tuan-tuan. Okey dah tu. Ataupun ada cuti, balik. Kalau macam saya tak boleh bagi tahu nak balik tuan-tuan. Tak boleh bagi tahu. Kalau bagi tahu jadi macam mana? Dia jadi lain. Semua tuan-tuan. Hak jenis apa ni? Ulam-ulaman hak dalam hutan tu dibuat balik semua. Kata penat macam ni kata. Pasal dia tahu kita ni tuan-tuan nak balik. Dia beli macam-macam. Pasal dia tahu cucu-cucu dia nak balik. Lala sekali saya pening kepala, kata menyusah pula ni satu sudut. Lala sekali dekat nak sampai baru kita telefon. Dia kata dekat-dekat nak sampai dalam setengah jam lagi kita telefon. Kita nak balik ni. Baliklah dia kata. Nanti kita nak beli tu nak beli ni. Kata tak payahlah, dekat nak sampai dah. Dia pun tak buat benda. Biar kita khidmat pada dia tuan-tuan. Tapi kalau kita bagi tahu seminggu lagi nak balik ni. Nak balik kampung ni. Dia siap dah tuan-tuan. Siap dah. Dia beli tu, dia beli ni. Macam-macam daun kayu dia ambil kat belakang rumah tuan-tuan. Dia balik kat rumah nak suruh jadikan ulam-ulaman. Tu dia orang kampung tuan-tuan. Kerana benda, kerana nak sambut anak menantu nak balik tuan-tuan. Tu orang kampung tuan-tuan. Dalam sekali kalau saya tak bagi tahu dah. Bagi tahu insya-Allah cuti sekolah ni balik ni. Selain daripada kita telefon 2-3 hari sekali, balik tu dekat-dekat nak sampai kita bagi tahu. Dia pun tak susah, apa hak ada lah. Kita dah standby kadang-kadang perlu kita buat tuan-tuan. Masuk daripada rumah lagi sini. Masuk daripada rumah ni tuan-tuan balik-balik makan dengan mak ayah di kampung. Tak payahlah kita ni tuan-tuan nak suruh dia masak tuan. Dia dah lah tua dah. Kita pula nak makan. Lebih-lebih tuan-tuan. Tak kenalah tuan-tuan. Tapi sekali-sekala boleh lah tuan-tuan. Sekali-sekala tuan-tuan kita masak sama-sama. Tanda apa ni penghargaan pada kedua ibu bapa kita. Kena buat benda-benda gitu tuan-tuan. Islam ajar kita dengan benda-benda gitu. Okey, seterusnya perkara yang kedua, kewajipan anak-anak pada ibu bapa, iaitu tidak boleh membenarkan orang lain memasuki itu kan ni. Salah. Perkara kedua, memberikan nafkah kepada kedua ibu bapa sekiranya mereka fakir, miskin, dan anak pula adalah orang yang senang. Ni. Anak-anak tuan-tuan senang. Dia senang tadi pasal benda. Pasal mak ayah dia susah dah dulu, betul tak? Susah dah dulu tuan-tuan, nak makan pun tuan-tuan. Tahu ala kadar. Ala kadar tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, biarkan dia tak makan dengan sebab nak suap anak tuan-tuan. Tu mak ayah tuan-tuan. Mak ayah dulu tuan-tuan. Kalau kita tengok balik sejarah tuan-tuan, Allah kata kita hari ni mewah tuan-tuan. Makan berapa kali sehari? Hak wajib pak kita hari ni. Hak wajib saja. Paling kurang 3 kali kan. Pagi nasi lemak, tengah hari nasi campur. Lepas tu petang ataupun malam nasi ayam pula dah. Tu hak wajib tuan-tuan. Hak sunat tak kira lagi tu. Cak kuih tiaw lah, mi goreng lah,
bihun goreng lah, macam-macam. Mak ayah kita tuan-tuan, kadang-kadang nak besarkan kita dulu tuan-tuan, makan sekali sehari je. Makan sekali sehari je tuan-tuan. Suap anak tengok-tengok tak makan dia tuan-tuan. Tengok. Dulu tuan-tuan. Dulu. Kita cerita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tuan-tuan, pengorbanan mak ayah di kampung kita dulu menjadikan kita orang berjaya pada hari ini. Dapat pangkat yang tinggi dengan kelulusan yang hebat-hebat. Kadang-kadang mak ayah kita pula tuan-tuan masuk dalam golongan asnaf. Masuk golongan asnaf, anak jutawan. Tiba-tiba mak ayah masuk dalam golongan asnaf, layak terima zakat. Masuk dalam golongan fakir miskin. Maka tuan-tuan, berdosa anak tadi tuan-tuan. Kalau dia bermewah dengan kereta mewah, dengan rumah besar, dengan makanan yang hebat-hebat, tiba-tiba tuan-tuan, mak ayah tak makan kat kampung, berdosa dia, masuk dalam bab derhaka lagi tuan-tuan. Dibahas oleh para alim ulama, bukan kata dalam bab tu saja. Kalau kita tuan-tuan, sama ada mak ayah masih hidup ataupun telah pergi, kita berdoa lepas solat. Kita berdoa lepas solat, kita boleh minta doa panjang umur, betul tak? Kita minta doa kaya. Kita minta doa macam-macam kejayaan kita. Tiba-tiba kita lupa nak berdoa keampunan rahmat Allah Ta'ala untuk mak ayah kita. Maka dibincang oleh para alim ulama, anak tersebut masih lagi masuk dalam golongan anak derhaka. Derhaka lagi tuan-tuan. Lupa doa pada mak ayah tuan-tuan. Lupa diri dia panggil. Mentang-mentang dah berjaya, lupa orang tua kat kampung. Masuk dalam bab anak derhaka lagi tuan-tuan. Nak azan lah. Okay. Berebut pula azan lagi ni tuan-tuan. Biar macam tu tuan-tuan. Memang pun Nabi suruh berebut azan tuan-tuan. Pasal Nabi kata kalau tahu kelebihan sah pertama, lebihnya lawangan azan, maka tak dapat tidur. Kena buat mengundi tuan-tuan. Pasal kalau tak mengundi bertumbuk jawab dia. Bagus tu nak berebut.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Perkara yang kedua tadi iaitu memberikan nafkah kepada kedua ibu bapa sekiranya mereka fakir, miskin, dan anak pula adalah orang yang senang, orang yang kaya. Maka kewajipan ketika itu ialah kepada anak-anak. Bukan wajib pada lembaga zakat semata-mata. Bahkan sebelum kita letak kewajipan itu kepada lembaga zakat dengan sebab mak ni masuk dalam bab asnaf, maka pastikan ianya tugasan kita dulu. Kalau kita dah bagi dah, kemampuan kita setakat tu je. Tengok-tengok masih lagi masuk dalam bab asnaf zakat, masih lagi masuk dalam bab fakir miskin, maka lepaslah tu. Tapi kalau kita tuan-tuan tidur pun dalam duit, tengok-tengok mak ayah masuk dalam golongan asnaf zakat, dosa rak ni, berdosa tuan-tuan. Tu dia panggil tuan-tuan bukan nikmat tu. Tu dia panggil istidraj yang Allah Ta'ala bagi pada anak tadi. Bila mana anak-anak lupa peranan mak ayah, nak menghargai mak ayah, nak balas balik tuan-tuan, walaupun tidak terbalas, walaupun tak buat baik pada mak ayah, tapi kaya juga, tuan-tuan, maka tu dia panggil benda tadi, tu dia panggil istidraj. Istidraj ni tuan-tuan Allah Ta'ala bagi dalam keadaan sampai satu masa tuan-tuan Allah Ta'ala tarik balik dalam keadaan mengejut. Tu istidraj dia panggil. Bagi dalam keadaan tidak direstui, bagi dalam keadaan tidak restu, tidak reda dengan perbuatan buruk yang dia buat tadi. Ada macam ni banyak tuan-tuan. Dia kata saya tak buat baik pada mak ayah pun kaya raya juga. Memanglah tuan-tuan. Tapi pada galiknya tuan-tuan, kalau kita tak buat baik pada mak ayah, maka jarang kita nak jumpa orang tersebut ialah orang yang berjaya. Jarang kita jumpa tuan-tuan anak tersebut ialah anak yang berjaya. Jarang, tak akan jumpa tuan-tuan. Susah nak jumpa. Pasal benda? Biasa kalaulah melibatkan mak ayah ni, Allah Ta'ala cashkan dunia lagi tuan. Dia bayar dalam keadaan bersegera masa di dunia lagi. Tu kalau ianya berhubung kait dengan mak ayah. Sebab tu jangan kita Allah Ta'ala bagi ruang duduk dalam majlis ilmu, dalam kuliah maghrib, kuliah subuh ni, biar kita buat terbaik pada mak ayah kita tuan-tuan. Terbaik kita buat, biar kita tuan-tuan tak makan bagi mak ayah kita dulu tuan-tuan. Kita kena macam tu tuan. Biar kita pakaian tuan-tuan 3 tahun duk pakai baju sama, tak apa, kita bagi mak ayah kita tuan-tuan. Kena macam tu tuan-tuan. Kena tak dapat tidak tuan-tuan. Kerana benda, kerana nak balas tuan-tuan, memang tak terbalas dah tuan-tuan. Kita tengok perkara ni sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya sebaik-baik harta yang dimakan oleh seseorang lelaki ialah dari hasil usahanya sendiri. Nabi